Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Akhirnya rasa macam ajar kuliah betul-betul. Selama ni macam cakap sorang-sorang je. Okay, ramai lagi ni yang tengah nak masuk. So sementara kita tunggu kawan-kawan lain yang nak masuk ni. Madam dah full house lah. So Full yang house lain dah, tu dah 255. Okay. Alhamdulillah. So kita boleh start dalam kod. Yang lain tu kena join guna live stream lah. Okay, Google Meet live stream. Alright. So sekarang ni kita nak masuk chapter yang baru nak masuk chapter yang baru. Untuk chapter yang baru ni, chapter 5 ni kita akan masuk untuk UPS dan juga final. So saya mengharapkan bab function and graph ni semua orang boleh fokus lah. Kenapa ada lagi masuk habis? Ke mana? Tak, dia akan bertukar-tukar sebab orang yang ada budak keluar, ada yang lain yang tak kuat tu dia akan seorang cuba masuk dia akan dapat masuk. Oh, okey. So akak abaikan je lah tak? Abaikan je. Okey. Nampak saya punya skrin ni? Nampak. Nampak Mida. Okey. Salah lagi. Kejap. Nak tekan lain dah. Okey. So boleh kita mula Bismillahirrahmanirrahim. Sahanafi nak baca doa dulu. Ramai ustaz kat sini boleh. Okey, Izwa lah baca doa cepat. Cepat Izwa. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih Izwa. So kita akan teruskan dengan chapter yang baru iaitu function and graph. Dan saya rasa dulu dekat sekolah awak dah belajar dalam Mac Modern macam mana nak lukis graph linear kan. Graph linear yang awak ada Y sama dengan MX tambah C. And then saya tak sure dalam AddMath code yang ada quadratic function tu. So ni sebenarnya adalah yang sama saja. Apa dia? Quadratic pun dalam Mac biasa Okay. So kita ulang je balik, cuma dalam matrik ni dia tambah sikit lah. Adalah fungsi-fungsi yang extra sikit kan. Kalau sama nanti jadi revise dah pula kan. So kita belajar extra lagi. Okay, so sekarang kita tengok revise balik apa yang belajar dalam function and graph sebelum ni. Alright. So kalau ikutkan hari ni saya punya fokus saya nak buat, kita nak define function, relation, and then kita nak tengok one to one dengan onto. One to one saya tak masukkan One to one saya tak masukkan. Saya yang tu kita akan belajar masa tutup. Okay, masa tutup. Okay. And then kita nak identify function by using vertical line test. Okay, vertical line test ni yang ini kalau awak dah terror buat graph nanti kita akan gunakan lah. Alright, and then kita akan sketch ni pun hari ni tak banyak. Saya nak masuk constraint dengan linear saja, yang biasa-biasa, yang mula-mula dulu. Masa kita sketch, kita akan terus cari domain dan range. Okay? Alright. So kita tengok dulu lah relation function apa benda tu kan. So relation ni hubungan sebenarnya. So kalau nama dia hubungan mestilah ada dua person, dua set, dua benda yang berbeza kan. Kalau dia satu benda je dia tak adalah jadi hubungan. So kita kena ada dua elemen. Okay, dua elemen yang mana setiap elemen, setiap set tersebut kita akan ada dia punya relation. Okay. Alright, next kita tengok yang ni sebenarnya ada je dalam awak punya lecture note Kita tengok pula function. Apa beza relation dengan function? Okay, function pula adalah dia mesti bermula daripada relation tu tadi, tetapi dia mesti match dengan elemen pada set A dengan elemen pada set B.
Okay, so kalau tengok contoh kat sini kan, harap-harap saya boleh conteng ni. Boleh conteng. Contoh macam ni lah. Kan, A map to 1, B map to 2, C map to 3, macam tu. Alright, itu adalah function. Okay, next. Kita akan belajar domain pula. Domain ni apa? Domain ni adalah apa sahaja yang dalam set A. Set A ni kita panggil domain. Alright, domain. And then seterusnya apa dia? Seterusnya adalah range. Range tu pula apa? Range ni adalah apa sahaja elemen pada set A yang match pada set B tu tadi. So kadang-kadang katalah kita map ni tadi macam ni kan, macam ni. Contoh macam ni lah. Okay, ada 3 benda tu. Oh sorry, terconteng pula dah. Okay, so katalah ada 3 macam tu. Mana satu range? Range tu adalah 1, 2 sahaja. Yang ini kita panggil range. Okay, range. Sorry saya buat kecil. Nanti kita akan buat yang besar-besar. Yang tu sahaja nak explain sahaja. Itu adalah range. So 3 tu bukan range lah. 3 tu kita nak panggil apa pula? Okay, 3 pula kalau kita ada 1, 2, 3 tu tadi, kita panggil codomain. Apa sahaja elemen dalam B, semua ni, set B ni kita panggil codomain. Alright, yang tu kita panggil codomain. Okay, setakat ni. Okay, madam. Boleh. Okay, madam. Alhamdulillah. Okay, next kita ada apa? Last kali adalah satu fungsi tu kita panggil onto. Onto ni apa pula? Onto ni kalaulah pada set B ni tadi, codomain kita ni, semua dipetakan. Dipetakan tu maksudnya dia map lah. Semua ni ada. Contoh macam ni kan. Contoh, ikutlah. Ada satu lagi ke. Okay. Kalau codomain sama dengan range, itu adalah onto. Okay, itu adalah onto. Boleh faham ke setakat ni? Faham, madam. Alright. Boleh, madam. Alhamdulillah. Okay, so Jangan secara malu-malu nak tanya. nak tanya-tanya je. So ini secara keseluruhan ni lah, relation tu apa tadi, function tu apa, domain. So saya harap benda ni awak boleh ingat sebab mungkin dalam UPS dia boleh tanya. Okay, yang basic-basic ni biasa kan dalam UPS dia boleh tanya kan. So make sure ingatlah balik. Okay, apa tadi relation? Relation tu apa sahaja elemen pada satu set dia correspond dengan another set. Dia ada set A, set B, dia correspond 2 tu kita panggil relation. Function tu apa pula? Function tu tadi apa sahaja pada elemen pada set A kita panggil yang match pada satu elemen pada B, only one element on B, kita panggil function. Okay. And then domain tu pula, domain tu set A. Range tu apa pula? Range tu pula tadi yang elemen pada set B yang dipetakan pada A. Yang tak ada pada set B tu kan kadang-kadang tak ada kan? Yang tu kita tak panggil range ya. Yang itu kita akan panggil codomain. Set B tu tadi adalah codomain. Alright. Okay, onto tu apa pula? Onto tadi kalau codomain sama juga dengan dia punya range, itu adalah onto. Alright. Itu dalam mukadimah dia lah Okay, secara mukadimahnya macam itulah. Itulah definisi-definisi yang mungkin boleh tanya dalam UPS. So kena faham betul. Okay, so dalam function ni pula macam mana kita nak display dia? Maksudnya kita nak tulis di dalam bentuk apa? So kita ada 2 bentuk. Yang pertama dalam bentuk arrow diagram. Yang kedua dalam bentuk ordered pair. Okay, contohlah kita ada set A ni tadi 3, 4, 5. Set B kita adalah 6, 10, 12, 15. Okay, sekarang kita tengok apa hubungan dia. Katalah dia tulis 3 kepada 6. Okay, dia petakanlah kan 3 kepada 6. So cara kita tulis dalam bentuk arrow diagram, kita just mapkan 3 tu kepada 6. Okay, and then macam mana cara kita nak tulis ordered pair tu? Dulu belajar koordinat kan? X, Y, betul? Koordinat, ya. Koordinat X, Y. Dia samalah dalam bentuk koordinat A, B. Contoh. Sama saja. Okay, next katalah 3 kepada 12. So dia buatlah 3, 12. Okay, next. Katalah dia buat apa? 3 tadi kepada 15.
Kan saya tak tahulah fungsi dia apa mungkinlah adalah dia punya rumus-rumus dia. Yang ni saya nak tunjuk macam mana je dia punya kita nak display dia dalam dua bentuk, satu arrow, satu ordered pair. Alright. Ini contoh dia lah. Dah ada pun dalam buku teks sebenarnya, dalam nota awak tu. Okay, 5, 10. So faham dua bentuk ni? Faham madam? Okay. Type of relation. Yang ni pun ada dalam nota. Saya tak buat baru pun. Sama saja saya ambil. Okay. Apa yang dikatakan one to one? Apa yang dikatakan one to one function ni tadi? One to one bermaksud satu pada set A pergi memetakan kepada satu pada set B. Satu kepada satu. Itu kita panggil one to one function. Contoh apa one to one function? Anak lah macam saya. Saya ada seorang mak je kan. So satu anak, saya seorang ni memetakan kepada seorang mak saya. Saya tak boleh jadi ada dua mak. Betul? Mak tiri yang mungkin ada kan. Mak tiri tu ada tapi kita tak panggil lah mak kita yang melahirkan kita. Macam tu. Tu one to one function. Contohlah Dan kenapa dia katakan on to? Kenapa dia kata on to kat situ? Ada siapa boleh teka? Kenapa dia katakan on to? Sebab dia fungsi ada pada memeta. Ya, betul. Maksudnya pada B ni range dia sama dengan kodomain dia kan. Pada B ni. On to ni biasanya awak tengok pada nilai set B lah. Kalau set B ni semua ada arrow-arrow dia dekat situ, kita panggil on to. Okay. Function pula tadi apa? Tapi ingat function tadi apa? Macam koordinat. Macam koordinat lain? Ada persamaan F, X. Ada persamaan? Ada tak ada persamaan ni? Jaga one to one. X madam. Set X match with only one set Y. On B kan? Maksudnya dia boleh jadi satu dekat A, satu kat B. Macam itulah contohnya kan? Okay. Dia tak boleh jadi, nantilah kita tengok contoh macam mana dia bukan function. Okay, kalau kita tengok yang kedua ni dia kata one to many. One to many ni maksudnya satu pada set A, dia boleh jadi banyak kepada set B. Yang kita nak tengok kat sini adalah C ni. Cuba tengok C One, satu pada set A, one ni pada set A. Many tu pada set B. So dia petekan banyak pada set B. Itu kita panggil one to many. Dia tetap on to sebab semua elemen pada B dia petekan, tetapi dia bukan function. Syarat untuk jadi function, dia mesti one to one macam tadi, ataupun nanti awak akan ada contoh lagi maksudnya dekat A tu boleh banyak, tapi pada B tu wajib satu sahaja arrow dia. Okay, boleh ingat pada B tu satu je dia punya arrow, dia tak boleh banyak-banyak. Kan kalau macam ni ada dua kan. Tak boleh lah, dia pergi petakan banyak pula. Tak boleh. Okay, next kita tengok untuk yang ketiga, many to one. Kan, many to one. So kalau kat sini many tu tadi, okay ingat yang mula-mula kita sebut mesti pada set A, yang one tu mesti pada set B. Okay, so many to one. Banyak tu mana nak contoh kita tengok? A dan C ni, dia petekan kepada satu ni. Okay, pada satu tu. Okay, dan dia bukan not on to. Sebab apa? Sebab tiga ni, dia tak ambil kan? Tiga tu dia tak ambil sebab tu dia bukan on to. And then dia juga adalah function. Macam saya cakap tadi lah, dia boleh banyak pada A tapi satu je pada B. B tu kena satu. Senang cerita B tu kena satu untuk jadi function. Okay, next kita tengok yang terakhir. Ini many to many. Okay, macam mana many to many tu? Kalau tengok pada petekan dua ni, dia ada A, B, C. Betul? A, B, C. Semua dia petekan kepada dua. Tu many. Kan? Many. To many juga. Many yang kedua tu bermaksud pada set B ni, kalau kita tengok C pula, dia petekan kepada dua nilai pada elemen B iaitu 2 dan 3. Tu yang kita katakan many. Boleh
Boleh. Boleh. Boleh madam. Sebab saya risau dia masuk UPS ni. Sebab macam nampak je terbayang-bayang je dia masuk UPS. Okay. Alright. Dia not on tu pula sebab satu tu tak termasuk. Dia bukan, satu tu tak termasuk dalam range dia. Range dia pada 2 dan 3 saja. Dan dia juga not function sebab pada nilai B ada many. Ingat tu je lah. Function dia mesti 1. Hujung B tu 1. Okay. Alright. Next. Kita pergi kepada seterusnya. Yang ni yang saya kata tadi, yang saya lukis kecil-kecil tadi kat depan tu, yang ni besar dia. Kalau tengok PQR kita panggil. Ya, Domain. A5 pula. Domain. Dia adalah domain, betul. PQR adalah kita punya domain. 246. Kodomain. Terlaju pula saya tekan kan. Okey. Kodomain. Range. 24 kita panggil. Range. Okay. So soalan saya yang seterusnya adalah jangan jawab. Okay, jangan jawab. Tapi tolong join class point. Pernah belajar? Pernah guna tak class point? Pernah. Okay. Ini kod saya. Siapa yang tak pernah, awak Google classpoint.app. Lepas tu dia akan bagilah kelas kod 93681. Okay. And then cuba jawablah soalan kat situ. Boleh ada kelas kod tu pun ada kat atas tu. So saya minimiskan benda ni. Adakah yes ataupun no? Okay. So dah saya nak collect jawapan. Kan. Kalau tak boring awak kan. Alright. Cuma sorry lah, class point ni tak ramai yang boleh join. Okay. Dia tak ramai boleh join. Adam kelas kod apa tadi? Ni ada kat atas tu sayang. 93681. 93681. Kalau yang tak boleh tu maybe sebab dah penuh kot. Dah full dah madam. Ya dah full dah. 25 orang je boleh. Itulah 25 orang je je kan. Siapa yang nasib baik je lah yang ni. Okay, tak apa. Lepas ni orang lain pula jawab Okay, baru ada 17 orang jawab. Ada lagi? Senang je kan soalan ni kan? Saya rasa saya nak stopkan lah. Boleh Alright. Boleh madam. So, jawapan dia yes ke no? No. No. Ya, jawapan dia adalah no. Allah. Hilang terus saya punya. Saya silap tekan 2 kali. So jawapan dia adalah no. Okay. Alright. Next. Kita main nanti pula. Kat banyak sangat main pula korang main kan. Okay. Next. 25 yang seterusnya pula. Saya rasa saya nak tukarlah kelas kod. Nanti orang yang sama je jawab kan. Saya nak tukar kelas kod saya. Okay. Kelas kod yang baru 52154. Lajunya. Habis dah, penuh dah. Okay, so cuba jawab soalan ini dan hantar gambar. Okay, dan hantar gambar. Illustrate the function fx equal to x plus 3. So saya nak jawapan dekat B tu apa? Ada kan dekat nota tu kan? Saya ambil soalan nota je ni. Okay, saya ambil soalan nota saja. Cuba jawab. Tulis dekat B tu apa jawapan dia? Harap-harap tak ngantuk hari ni. Dah? Tak ada lagi yang hantar? Tak boleh masuk lagi medium. Tak boleh masuk lagi? So 25 yang masuk ni tak berjaya jawab ke apa? Okay. Kita tunggu, belum lagi kot. Dia nak tulis, dia nak snap kan? Tak apa, saya tunggu sekejap
Tak sempat juga. Itulah, dia kena laju. Ready dah, madam. Kelas kot baru. Oh, macam tu. Lambat sikit habis awak. Okay, baru 2 orang ni. Mana lagi? 3 orang. 4. Saya nak tengok sikit lah jawapan. Saja je kan. Okay, siapa yang line slow boleh join guna live stream dia boleh join yang kedua tu. Macam-macam jawapan tu Muhammad, awak tak ada nota ke apa? Tasha, bagusnya siap jawapan penuh Okay. Ramai dah tu. Kan. Betul tak jawapan dia 4, 5, 6, 7 betul ke? Betul. Okay. Senang sangat kan soalan. Okay. Alright. So dia masuk jelasan 1 kan, nilai kalau F1 sini ganti 1 jadi 4 kan. 5, 6 dan 7. Okay. Alright, so samalah tapi nanti soalan UPS mungkinlah senang-senang macam ni. Mungkinlah soalan final nanti susahlah sikit. Okay, so kita tengok soalan example 3. Dia beri the function is given by fx 3x minus 6. So dia nak f4. Macam kita nak buat? Gantikan x dengan 4. Masukkan Okay. Tekan F tu kepada 4. Alright, masukkan x tu dengan 4. 6. Okay. 6. Laju awak congak je. Okay. So 6 jawapan dia. Alhamdulillah. Betul-betul. Okay. Sekarang soalan B pula. Kenapa semua A saya punya ni? Astaghfirullah. Awak bayangkan dia B Oh, salah pula saya punya PowerPoint. Okay. Sekarang dia kata dia nak the value of X whose image is 18. Apa nak buat ni? Equal to FF2 equal to 18. Okay. So kita buat 3x tolak 6 sama dengan 18. Kan? 18 tu dia punya image. Image tu maksudnya sama dengan dia berapa. Okay. Lepas tu nanti kita dapatkanlah x tu sama dengan berapa ni? 24. 8. Alright. Okay. Last. The value of x such that fx equal to x. So apa nak buat? Ambil 3x minus 6 equals to x. Okay, so kita ambil 3x minus 6 equal to x. X Alright. equal to 2. So nanti, laju berbenar lah Okay, equal to 6. So x equal to 3. Tengok, laju sangat jawab sampai salah. Kan? 2x Dah salah. Saya cakap 2x. 2x Saja je kan, bila dah salah, saja saya salah tadi madam kan. Pandai kau. Dah cepat, x sama dengan 3 jawapan dia. Boleh? Boleh. Boleh, madam. Okay, Boleh. next. Okay, dah habislah tadi yang ni. So kita masuk kepada vertical line test yang ini. Kalau kita nak test, adakah fungsi yang diberi tu represent a function. Ingat function tadi dekat set B dia 1 je kan. Set B tu sama juga macam kalau kita ada x, y dia. Nilai y dia 1. Tu senang kita lah. Okay. So ini cara yang kedua iaitu gunakan graphical. So macam mana nak guna graphical ni? Dia kata by using vertical line test. Vertical, bahasa Melayu dia apa? Menegak. Menegak. Okay, kalau saya kan tak pandai BI. Saya ingat V. V kan dia berdiri macam ni kan? Kan dia berdiri. V berdiri kan? So berdiri. So garis awak pun kenalah berdiri. Macam tu. Okay, kena berdiri. Bila berdiri ni katalah bila berdiri, sekejap saya tukar pen. Okay, katalah berdiri ni dia akan pintas pada satu nilai sahaja. Okay, pada satu nilai sahaja. So kita tengok dia punya contoh. Okay, example 1. State whether the graph represent a function or not. Okay, diberi 2 graf sekarang. Katalah yang pertama y equal to set x, square root of x. Nanti awak belajar macam mana nak buat square root punya graf ni. Square root of x. So katalah awak dah pandai buat graf, dia suruh buat adakah graf yang awak dapat tu function ke tidak.
So dia kata by using vertical line test. So kita garislah mana-mana tempat yang berdiri. Kan contohlah kan saya letak kat sini. Okey, saya contoh kat sini. Mana yang saya kata satu tu? Satu ni kat sini. Maksudnya akan ada satu sahaja nilai Y yang dia ambil. Tak tahulah nilai Y dia apa kan. Contoh katalah sini X1, Y dia satu. Satu nilai je. So bila macam ni maksudnya dia adalah function. Allah, pen merah pula saya buat. Tak apa ke pen merah? Tak apa, madam. Dah tulis kan baru perasan. Okey, saya buat pen biru pula lah. Kita tengok yang kedua. Kedua ni adalah graf kuadratik kan, senyum masam. Ingat lagi tak graf senyum masam? Senyum masam. Ingat. Okey. So masih lagi sama. Kalau ditanya function ke tidak, buatlah di mana-mana Tak kiralah kiri boleh, kanan pun boleh, mana-mana saja. Tak perlulah mesti kat kanan je, kan kat positif je. Tak pun kat kiri je lah, negatif je. Tak semestinya. Okay, bila nak buat je kat mana-mana, asalkan graf tu kena betul. So katalah kita petekan contohlah kat sini kan, kita ada satu nilai, dia akan petekan pada satu nilai sahaja di nilai Y dia. Ataupun kalau kat situ dia kata fx, so fx dia satu je. Alright. Okay, itu adalah function. So kedua-dua contoh ini adalah function. Okay, next. Saya guna contoh yang ada dalam tu je sebenarnya dalam lecture note. Oh, dah sketching dah. Okay, so kita pergi kepada sketching graph. Yang ini tolong skip nota awak tu terus sampai muka surat 11. Tapi muka surat 11 tak ada lagi constant ni. Constant ni saya tambah. Terus sampai muka surat 11. Okay, sampai muka surat 11. Saya akan skip yang lain tu, kita akan belajar selepas ni Okay, sambil kita belajar graph, sambil kita buat cari domain and range, nanti saya ajar sekali. Okay. So sekarang ni saya bagi function ni kita panggil constant. Constant ni sebenarnya adalah nilai kalau X sama dengan sahaja ataupun Y sama dengan sahaja. Contoh X sama dengan atau Y sama dengan sahaja. Okay. So actually yang pertama ni bukan function Function awak adalah yang ini. Ini adalah function. Ini adalah kita panggil constant function. Cuma saya nak cerita ni, ni bukan function. Allah. Apa kerja pun salah ni. Minta maaf. Ya Allah. Okay. Yang ni constant function. Yang ni bukan Yang ni bukan. Tapi saya nak tunjuk juga supaya nanti kita ada piecewise function kita ada piecewise function. Dan piecewise function kemungkinan dia akan keluar yang macam ni. Tiba-tiba sama dengan 2 je. Kan macam mana awak nak lukis? Okay. So yang ini kita panggil constant. Constant ni bermaksud dia tak ada nilai X, dia tak ada, ataupun dia tak ada nilai Y. Dia ada satu nilai saja. Kalau Y, Y saja. Kalau X, X saja. Okay. So kalau contohlah kat sini dia kata Y sama dengan 2. So macam mana kita nak lukis? Allah, sepatutnya saya tak tulis dulu kan. Tapi saya dah bagi dah punya gambar. Kalau Y sama dengan 2, awak cari pada nilai Y katalah 2. Contohlah kat sini 1, kat sini 2. So kita garislah dia. Okay? Garislah dia parallel dengan X tu tadi. Itu Y sama dengan 2. Kalau kita katakan X yang sama dengan 2, dia akan parallel dengan Y. Maksudnya kan kita ada X sama dengan 2 kan. Contoh sini 2, awak pun garis kan. Garis. Itulah X sama dengan 2. Okay. Sekarang kita tengok pula apa dia domain dengan range untuk kedua-dua ni. Domain adalah apa-apa sahaja nilai pada X. Kan domain tadi kan yang kita tengok set A tadi kan? Ingat tak? Domain tadi pada set A kan? Betul. Ya, set A awak juga kita panggil X lah kalau dalam gambar rajah tadi. Kalau dalam kita punya koordinat ni tadi, X dia. So apa nilai X yang dia ambil pada Y sama dengan 2? Kosong. Faham maksud saya? Kosong. X kosong. X kosong kat sini. Apa nilai X yang dia ada? Siapa boleh teka? Kat mana nilai X yang dia ada? Dia ada tak negatif 1? Kalau saya katakan X negatif 1 ada tak? Ada. Kalau saya katakan 10, ada tak? Ada.
X dia tu ada tu bermaksud ada nilai lah. Bila saya point kat sini ada nilai, point kat sini ada nilai kan. Katalah 100. Sebab sekarang ni tak ada syarat. So 100 pun ada nilai. Bermaksud domain saya akan ambil pada, ya Allah, apakah huduh penuh saya punya. Sekejap Allah. Saya guna class point punya ni. Okay, maksudnya saya ambil pada paksi X saya tadi, apa-apa sahaja nilai X yang dia ambil itu adalah domain. Okay, itu adalah domain. So domain saya sekarang adalah, ada syarat tak sekarang? Tak ada syarat, bermaksud dari negative infinity sehingga infinity. Okay. Alright. So macam mana pula dengan range? Kat mana nilai Y yang saya ada? Kat mana nilai Y yang saya ada? Tu, dekat tu saja, betul. Dekat 2 sahaja yang ada nilai. Bermaksud saya punya range adalah pada nilai 2 sahaja. Okey? Faham ke? Faham, madam? Faham, madam. Okey. Alhamdulillah. Sebab nanti dalam piecewise mungkin akan ada kan. Jadi that's why saya terangkan juga constant function ni. Okay, kita tengok pula yang kedua ni tadi, X sama dengan 2. So saya ulang balik, domain adalah nilai X. Domain adalah nilai X. Ada berapa nilai X yang diambil pada X sama dengan 2? 1. Iaitu 2 ni je lah kan? Bermaksud domain saya berapa? 2 sahaja. Tapi range saya? Infinity. Ya. Negative infinity sehingga infinity. Semua sekali kan? Sebab kat sini ada, kat sini semua ada ni. Maksudnya atas infinity, bawah negative infinity. Okay? Madam, Ya. kalau kodomain, dia ada juga ke? Kodomain setakat ni dia tak tanyalah. Yang kodomain tu biasa dalam yang tadi, gambar-gambar tu tadi, fungsi biasa tu ada. Tapi kalau dia kalau dalam sketching graph ni biasa dia akan tanya domain 1 markah, range 1 markah. Macam tu. Okay. Alright. Next kita ada linear function. Linear function ni apa pula kan? Linear function dah belajar dulu kat sekolah Mac Modern kan? Linear function ni Y sama MX tambah C kan? Mac Modern. Ya, yang memang dah terror sangat-sangat lah. Y sama MX tambah C, Y sama MX tambah C, Y sama MX kan dah banyak kali ulang sampai bosan lah hidup awak. Okay. Awak akan belajar semula Y sama dengan MX tambah C sama sahaja macam kat sekolah sebelum ni. Okay, sama sahaja. M tu apa? M ni apa? Kecerunan. Gradient, kecerunan, slope, apa-apa sajalah bahasa asalkan awak faham. Dia adalah benda yang sama. Okay. And then C. C tu apa pula? Y-intercept. Y-intercept. Ya, Y-intercept, pintasan Y, samalah tu. Okay, benda yang sama. Kalau nama pintasan, kalau dikata pintasan Y, apa yang sama dengan kosong? X dia kosong. Kan? Bila X kosong, tak ada X kat sini, tak ada X. Samalah Y sama dengan C. Itulah kita katakan pintasan Y sebab Y tu tadi. Okay. Apa sir? Okay. Sekejap ya. Okay. Oh, dalam record tu dia nampak skrin kecil. Kalau kat setting, minta maaf ya. Sebab saya lupa, saya sambil saya ni. Kalau akak buat spotlight. Okay. Alright, boleh dah. Okay, minta maaf sebab dengan live screen. Sian diorang dekat live stream tu dah lah tak dapat join kan. Tak nampak pula, kecil pula jadi. Okay. Kita sambung tadi linear function. So 2 tu je lah yang pentingnya. Sekarang ni kena tahulah macam mana cari kecerunan dan juga pintasan Y. Okay, so sekarang saya ajar dua kaedah dulu. Yang pertama, kalau dia beri satu fungsi, macam mana awak nak lukis graf. Dia ada 2. Satu dia beri fungsi, dia nak suruh buat graf. Satu lagi dia beri 2 titik tu buat satu fungsi.
Dia boleh dua hala lah. Jangan faham satu hala je. Dia boleh jadi dua hala. Dua hala tu Okay, so kat sini saya bagi step dia. Yang paling simple lah sekali. Iaitu cari x-intercept, cari y-intercept. Intercept ni awak tahulah kan. Yang tadi saya kata kalau x sama kosong. Kalau x, y sama kosong. Kalau y, x sama dengan kosong. So katalah kat sini. Cari point dia. Sini kosong, sini kosong. So akan dapatlah nilai mungkin sini A, sini B kan. Okay, so yang pertama tu mungkinlah nilai awak adalah 0A, yang kedua adalah B0. Contoh. Sebagai contoh contoh. So macam mana awak nak lukis? Ambil 0A. Maksudnya maksudnya kat mana? Dekat Y ke dekat X? Kosong A. Dekat X ke dekat Y? Y. Dekat Y. Dekat Y. Ya betul. A dekat Y. B dekat? Dekat X. Dekat X. So lepas tu garis je lah. Lupalah tak guna warna, tak ada pembaris. Bayangkan dia straight Bayangkan dia straight. Bismillahirrahmanirrahim. Suruh bayang sampai tak nampak terus. Contoh lah, okay. Straight madam. Straight lah straight. Okay, bayangkan dia straight. Kau tak dapat bayang tu, lambat lagi dah tu. Okay, bayangkan dia straight lah. So dapatlah. Cari 2 titik saja terus boleh dapat dia punya gambar dia. Okay, tak susah pun linear function ni. Yang awak belajar kat sekolah tu kalau dia beri contoh 2 point. Kalau dia beri 1 point, 1 point dan satu apa biasa C kan. Dia punya, yang kedua mungkin dia bagi gradient dengan C dia kan. Okay, nanti kita akan tengok Okay. Contohlah awak pun dah lukis. Senang je kan. Cari X kosong, Y kosong, terus tulis, terus boleh sketch. Sambung saja 2 titik tu. Okay. Alright. So macam mana pula nak cari domain dengan range? Macam nak cari domain dengan range? Okay. Apa domain dia? Apa domain dia? Senyap lah dah. Apa domain dia? B. 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 Kosong hingga B. Lagi? Yang lain? Saya rasa macam nak panggil nama je kan. Sifah hingga B. Sifah hingga B. Madam Zul, saya nak panggil siapa? Firdaus. Okay, Firdaus. Ada tak Firdaus? Firdaus anak Madam Zul. Tiba-tiba tak join Google Meet kan? Tak ada? Tak wujud? Tak ada Firdaus dalam ni? Ada saya, madam. Ya. Okay, apa domain dia? Domain negatif infinity sehingga B. Negatif infinity sehingga B. Okay. Lupa tadi. Tadi yang pertama kosong sehingga B. Firdaus kata negatif infinity sampai B. Okay. Next saya nak panggil. Alamak. Tak ada madam lain lah. Sehanafi nak panggil siapa? Sehanafi? Ke tak ada? Madam Hidayah? Ni jadi macam student juga ni pergi lari ni. Apa ni? So? Muhammad Adam Syafiq ada? Muhammad Adam Syafiq. Muhammad Adam Syafiq 1. Muhammad Adam Syafiq 2. Muhammad Adam Syafiq 3. Kau ponten kan? Mana ni? Tak ada? Allah, letih gini. Okay, yang lain? Yang lain? Ada tadi jawab B kan? Yang lain? Itulah nampak kan? Tak datang kelas. Yang lain? Okay, terima kasih. Infinity to infinity. Negative infinity to infinity. Okay, kenapa negative infinity sampai infinity jawapan awak? Dah lah jawab kan? Tiba saya tanya lagi. Okay, so yang sebenarnya jawapan dia adalah negative infinity sehingga infinity. Kenapa bukan sehingga B? Disebabkan selepas B tu ada nilai kan? Ni ada je nilai. Kan? Ni pun ada lagi.
Kan sampai infinity nanti akan ada lagi nilai. Sebab tu kita sebut sehingga infinity. Ingat, siapa yang jawab B tadi, saya bukan tanya pintasan. P tu untuk pintasan ya, tapi yang saya tanya adalah domain. Domain tu maksud apa sahaja nilai X yang anda ambil. Kan, so kalau tengok daripada sini, daripada negative infinity ada tak? Ada ni. Kan, tak tahu sampai mana ni. Sehinggalah kalau ikut garis ni, sampailah infinity. Sebab dia tak bagi syarat. Boleh? Boleh faham Boleh, ke? madam. Boleh, madam. Right. Boleh, Faham, madam. Alhamdulillah. Okay, next kita tengok kepada range. Range tadi adalah nilai Y. Apa sahaja nilai Y yang dia ambil? So apa range dia? A. Okay. Lain. Negative infinity. Allah. To A. Okay, lagi? Negative infinity. Allahu Akbar. Infinity. Alamak. Okay, negative infinity to infinity. Saya salah tekan. Okay. So yang mana satu? Ingat balik tadi. Apa sahaja nilai okay. Apa sahaja nilai Y yang diambil. So tengok pula pada paksi Y. Y kat bawah ni. Berapa ni kat bawah ni? Ada tak nilai yang dia tunjuk? Tak ada. So dia adalah negative infinity. Sehingga mana ni? Naik atas. Sampai mana ni? Sehinggalah langit lah sampai langit kata. Okay, sehinggalah tak tahu juga nilai dia. Atas sekali kita sebut infinity. Okay. So saya ulang sekali lagi. Range adalah apa sahaja nilai Y yang dia ambil. So awak tengok pada paksi Y bermula daripada bawah sehingga ke atas. Kalau domain dia pula tengok pada paksi X daripada kiri pergi ke kanan. So saya ulang, domain tengok pada paksi X. X axis dia mesti bermula daripada kiri. Tiba saya dengar anak siapa lah tu. Okay, tiba-tiba saya terdengar kiri sehingga kanan. Alright, untuk range pula dia adalah Y axis. Kita akan ambil daripada bawah naik ke atas. Okay, apa-apa sahaja nilai yang diambil. Jangan pergi dekat A. Lepas A pun dia ambil juga kan? Sama juga dekat B tadi, bukan dekat B saja tapi selepas B pun dia akan ambil. Okay, boleh? Boleh. Tu basic dia lah. Ambil 2 titik, 1 X kosong, 1 Y kosong, garis. Dapat sketching dah. Lagi satu domain dengan range. Kalau tak ada syarat, inilah yang awak kena hafal iaitu daripada negative infinity sehingga infinity sama ada domain ataupun range. Okay. First soalan dia. Y sama dengan 4X tambah 3. So, cari 2 point tadi bila X kosong dan Y kosong. Kan? Paling simple sekali saya bagi ni. X kosong. Y3. Y kosong. Negatif 3/4. Negatif 3/4. Okay. Negatif 3/4. Alright. Dah dapat ni. Garis sahajalah. Okay. X kosong Y3 duduk dekat atas. X kosong Y3. Sini 03. Buat dalam koordinat lah bagi nak nampak. Okay, bila X dia negatif 3/4. Y dia 0. Macam tu. Kan, kalau tak ni 03. Satu lagi negatif 3/4, 0. And then kita garis. Bayangkan dia straight. Ambil pembaris garis. Okay, bayangkan dia straight. Kan? Alright. Okay, dah selesai kita punya sketching. Senang je kan? Okay, apa domain dengan range? Ada syarat ke tak? Tak ada. So, apa jawapan dia tadi? Negative infinity. Alhamdulillah. Alright.
Senang je kan? Buat yang ni pula. Y sama dengan 2 tolak 2X. Kita buat X kosong, Y kosong. X kosong, Y 2. Y 2. Okay, kalau Y pula kosong? X 1. 1. 1. Okay, so kita buat 0, 2, satu lagi 1, 0, 0, 2. Okay, atas ni lah. Kan? 0, 2, 1, 0. 1 duduk sini lah. So 1, 0. And then kita garis. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan dia straight. Okay. Sekarang domain dan range. Ada syarat ke tak? Ada syarat tak? Tak ada. Tak ada. So apa jawapan dia? Negative infinity hingga infinity. Alhamdulillah. Okey, ataupun kalau dia ada dua satu negative infinity ataupun dia real number saya lupa pula nak ajar. Dia samalah real number. Real number maksudnya negative infinity sampai infinity kita panggil real number. So samalah kat sini Kan terkejut pula lah hai awak jumpa R. Apa pula R tu kan? R tu dia number samalah negative infinity sampai infinity. Okey. Kita boring lah asyik saya je buat kan? Alright, kita main game. Tak nak yang ni, kita buat new class code. Oh ya betul. Okay. So kita buat game lagi sekali cepat supaya tak ngantuk. Masuk. Masuk. Amboi kau sedap kan kau suruh masuk. Okay. Kau tak nak masuk. Pandai lah kau Izwa. Okay, 94016. Ya, saya lah macam-macam kau kan. Tu itu. Okay. Dah ada kita dah ada peserta. So, boleh start lukis. Tak sampai 4 minit lah. Panjang lama sangat tu 4 minit. Macam mana nak macam mana nak conteng, kena tekan share slide apa benda kat bawah tu. First time guna. Share slide. Share slide lah. Tekan share slide, lepas tu awak lukis lah. Tekan share slide, lepas tu lukis. X kosong, F(x) negatif 1. Best kan? Betul. Apa yang betulnya? Best. Tiba-tiba betul kan? Okay, dah. Senang sangat ni, ya Allah. Okay, dah. Tak ada orang lagi hantar ni. Kosong negatif 1. Tak ada lagi hantar. Kosong negatif 1, 2 kosong. Mana ni? Maafkan saya berundur. Izwa, sila diam. Nak kena mute ni budak ni. Dah? Tak ada lagi ni yang hantar. Susah ke soalan saya bagi? Madam Zul kata susah soalan ni. Alah, seorang pun tak ada ni. Ke line saya slow? Ke saya dah terkeluar daripada Google Meet ni? Boleh saya bercakap, madam? Tak ada ke? Seorang pun jadilah hantar. Buruk tulisan medium. Tak apa, yang penting saya nak graf tu. Tak apa, saya bayangkan dia straight. Saya bayangkan dia straight, jangan risau. Okey, lagi. 2A12 dah ada dah. Okey, lagi. Payahnya nak lukis madam. Payah ke? Aku guna phone ke guna laptop? Phone. Guna phone. Saya tadi guna phone. Tak tahulah, saya nampak macam senang.
Ada pemadam madam? Oh, tak perasan. Ada. Pemadam. Ada tak? Boleh tak? Tak Ada kan ada pemadam nak tepi tu? Tak ada nak bagi. Izwa. Baiknya nak bagi. Okey. Tu comel dah Tashmita buat. Cantik yang dia buat dah. Guna pembaris, madam. Saya tak Aduh. Tak apa, yang penting jawapan tu saya nak. Yang lain? Habis dah masa ke? 1 minit Cepat. 39 saat. Okey. Tambah 15 saat. Tambah lagi. Okey, saya close lah. Lambat lah you all ni. Okey. Orang bersusah payah, madam. madam. Ini kita yang melukis. Ada yang letak Dia orang pembaris. baru nak hantar. Patut tidur Ada hantar letak boleh. pembaris atas phone, madam. Dah 24 dah. Lambat sangat. Okey. So saya nampak Tashmita punya jawapan ni betul. Okey, betul maksudnya kalau ikut kat sini bila X dia kosong, Y dia negatif 1. Betul? Okey. Bila Y dia pula kosong akan dapat 2. Betul lah. Sama-sama. Okey, soalan D pula bila X kosong, Y kosong pun sama. Betul lah. So inilah jawapan dia Alhamdulillah kita dah ada pemenang hari ni iaitu Tashmita. Itu nama betul awak ke tak ni? Betul lah madam ada kata nak bagi hadiah ke? Nanti kita bagi hadiah. Next class bukan hari ni. Okay? Okay, next class. Next class kita akan buat. Okay. Yang ni saya nak tunjuk kalau dia beri syarat. Okay, kalau dia beri syarat. So macam mana kalau diberi syarat ni? Senang cerita, ambil syarat dia sebagai first point awak dan last point awak. Okay, contoh ni sekarang dia beri 2 sehingga 5. Bermaksud 2 dan 5 ni adalah nilai X. X kan? X. So awak letak tu pada X lah. X dia 2 sampai 5. Cari Y dia berapa? Oh, saya lupa lah nak Y4. guna kalkulator. Saya nak ajar guna kalkulator sebenarnya. Dan tak? Korang pada ada kelas tak? Pada ada kelas tak? Ada ke? Sampai masa sikit. Ada. Alamak. Sempatan saya nak ajar. Madam. Saya ajar guna kalkulator kejap je. Boleh? Boleh. Boleh, madam. Okay. First kali ambil menu dah jangan. Menu cari table. Tekan menu cari table. Table dia 9 Alright. Fungsi ni masukkanlah negatif 2x tambah 8. Lepas tu dah ke? Ke saya soalan laju? Dah. Okay, tekan sama dengan. Bila sama dengan kadang-kadang awak tak set up dia jadi GX. GX tu awak abaikan je, next je, sama dengan je. Okay, start daripada mana? Kita nak start X kita daripada 2. So tekan 2. N kita nak 5. Kebetulan pula kalkulator ni dah 5. 5 lah. Okay. Step ni adalah jarak dia. Skala kita nak buat daripada 1 tu maksudnya mestilah 2, 3, 4, 5 macam tu. Dia satu-satu. So biasa buat 1 je. Tak payah pening-pening. Okay. 1. So tekan sama dengan dia dah bagi dah point-point kat situ. Bila X dia 2, Fx dia 4. Hilanglah kalkulator aku. Bila X dia 5, Y dia Negatif. Negatif 2. See? Senang kan? Guna je kalkulator tu. Sekarang ada promosi dekat Shopee 60 lebih sahaja. So daripada 500 tu 60 lebih je guna. Tolonglah beli, okay? Okay, dah next masukkan 2, 4. 4 contohlah kan. Kita sketching ni bukan nak betul-betul sangat. Oh sorry lupa. Okay, sekarang macam mana nak buat ada sama dengan ke tak? Maksudnya titik bulat ke titik ni? Tengok pada soalan pada 2 tak ada equal. So kena bulat apa? Bulatan. Bulat Kosong. Bulatan Kosong. kau bagi. Aku sepak kau Izwa. Okay, bulat kosong. Empty circle. Okay, sekarang pada 5 negatif 2.
5 negatif 2 duduk bawah kan? Negatif 2. Ada sama dengan tak? Ada sama dengan. Bermaksud hitam gelap, bulat gelap. Loh hitam. Bulat. Dan circle. Okay, ikutlah. Tahik lalat. Taik lalat, ikutlah. And then kita garis lah. Kau jangan tinggal macam tu je. Garis. Dah siap. Dan biasanya kena adalah x-intercept ni. So carilah bila y dia kosong, x dia akan dapat X kosong, Y dia X kosong pula. Y kosong. Sorry. Y kosong. Y kosong, X 4. Betul. Dah siap. Okay, domain Narin. Cepat, habis masa dah ni. Domain dia sekarang ambil sahaja syarat yang dia beri. Itulah domain. Bubuh 2, open, 5, close. Salin balik lah madam. Salin je balik. Boleh. Salin je balik. Okay. Senang hidup. Senang hidup kan. Okay, range pula. Betul. Dekat sini sebenarnya range pun kita dah cari, tapi ingatlah mestilah daripada negatif ke positif kan. Janganlah kau pergi buat negatif ke positif ke negatif macam ni. Janganlah buat 4 hingga negatif 2. Mestilah bermula negatif 2 sampai 4. Nak bubuh sama dengan ingat balik pada 5. Pasangan dia negatif 2, so dia close. Pada 2, dia open, so pasangan dia adalah 4, open. Tak nak, kalau nak senang sini bulat, gelap. Begitu. So pada 4, dia open, pada negatif 2, dia close. Boleh? Boleh. Alright. Boleh madam. Okay, so sekarang ni soalan F saya nak awak jawab. Sila jawab. Esok saya nak tanya. Wah, jahat aku. Okay. Kata kunci untuk hari ni adalah domain. Oh, yang ni saya lupalah. Yang ni saya nak ajar esok. Esok saya ajar ni, esok sekejap. Okay. Keep link kat group channel. Dalam group lecture tu Madam Sir Hanafi dah bagi link untuk attendance hari ini. Kata kunci hari ini adalah domain kita. Okay. So sebelum awak keluar, saya nak tunjuklah sedikit video. Nanti saya akan masukkan dalam lecture video ni. So boleh tengok kan apa sahaja pergerakan, sebab saya rasa boleh ditanya dalam UPS. Kalau dia tukar pada C, kalau dia tukar pada M, apa yang berubah? Okay. Okay, so sekian, terima kasih. Habislah 20.31 dah. Okay, sekian, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Sama. Thank you, madam. Sama-sama. Thank you, madam. Okay, sama. Thank you, madam. Sama. Thank you, madam. Boleh keluar. Keluar Liza. Dah. Stop record tu, Zo.